Saya rasa kita sudah bersedia untuk belajar bagaimana untuk menolak nombor dari sebarang nombor. Jadi, mari kita lihat semula tentang apa yang kita tahu. Jadi, jika saya tanya anda apakah jawapan 16 tolak 4, saya boleh lukiskan 16 biji apple dan kemudian ambil keluar 4 biji daripadanya. Atau saya boleh lukiskan satu garisan nombor dan sebenarnya biar saya buat itu di sini sebagai permulaan video. Jadi saya boleh lukiskan garisan nombor dan mungkin itu ialah 16, itu ialah 17, ini ialah 15, 14, 13, 12, biar saya turun sehingga 11. Saya boleh teruskan lagi tapi ruang tak mencukupi. Sekarang, jika saya tidak tahu mengira 16 tolak 4 dalam kepala, dan ianya adalah bagus jika anda boleh kira ini dalam kepala, anda boleh mulakan garisan nombor anda atau anda boleh bayangkannya dalam minda anda. Dan anda boleh kiranya dalam gandaan 4. 16 tolak 4 ialah 15, tolak 2 ialah 14, tolak 3 ialah 13, tolak 4 ialah 12. Dan anda akan dapat jawapannya, di mana 16 tolak 4 ialah 12. Sekarang, cara yang lebih mudah untuk selesaikan soalan ini ialah untuk fokus kepada kedudukan digit. Biar saya terangkan maksud saya tadi. Mari kita tulis mula. 16 tolak 4. Dan saya telah bincangkan ini dalam video penambahan. Ya, ini ialah dalam rumah sa. 6 ini ialah dalam rumah sa. 4 ini ialah dalam rumah sa. Jadi satu ini di sini, ya, di sini ya, atau jika ada sesuatu di bawah ini, ya, jalur ini ialah rumah puluh. Sekarang, apakah maksud itu? Baik, 16 adalah sama dengan 10 tambah 6, ya. Jadi apabila kita tuliskannya, satu ini membawa maksud 1 10. Jika anda fikirkannya sebagai duit, ia membawa maksud 1 not RM10. Jika saya ada 2 di situ, ya, jika saya ada 26, itu bermaksud 2 not RM10. 2 not RM10 akan bermaksud RM20. Jadi itu ialah 2 not RM10 dan kemudian 6 not RM1. Anda boleh lihat ini sebagai rumah not RM1, ya, itu rumah not RM1. Jika saya ada 357, anda boleh lihatnya sebagai 3 not RM100. Ya. 5 not RM10 dan 7 not RM1. Dan sebab itulah ini dipanggil rumah ratus. Rumah ratus. Ini ialah rumah puluh dan ini ialah rumah sa. Dan kita akan menggali lebih dalam tentang ini apabila kita meneroka peminjaman dan pengumpulan semula dalam video ini. Tapi saya mahu labelkan rumah-rumah ini kerana apa yang saya mahu tunjuk kepada anda ialah anda tidak berfikir tentang 16 tolak 4. Anda sebenarnya boleh cuma lihat kepada rumah sa dan fikir tentang 6 tolak 4. Atau anda boleh lukiskan garis nombor ataupun anda boleh juga gunakan jari anda jika perlu. Tapi mungkin anda sudah hafalnya. Anda mungkin boleh bayangkan dalam minda anda di mana 6 tolak 4 ialah 2. Dan kemudian 1, kemudian kita pergi ke rumah puluh, 1 tolak tiada apa-apa. Ya, tiada apa-apa di sini. Jadi 1 tolak sifar ialah 1 dan anda akan dapat 12. Jawapan yang sama tapi kita mampu mudahkannya sedikit. Mari kita cuba soalan lain seperti itu. Jika saya tanya anda apakah jawapan 78 tolak 37. Jadi kita mula di rumah sa dan katakan 8 tolak 7. Itu ialah 8 sa tolak 7 sa atau cuma 8 tolak 7. Di mana 8 tolak 7 adalah bersamaan dengan 1. Kemudian kita pergi ke rumah puluh. 7 tolak 3. Ingat ya, ini ialah 70 atau 7 not RM10 tolak 3 not RM10. Jika saya ada 7 not RM10 dan saya berikan 3 daripadanya, maka saya akan ada 4 not RM10. Ya, ataupun 7 tolak 3 adalah bersamaan dengan 4. Dan seperti itu kita boleh tentukan jawapan 78 tolak 37 ialah 41.
Ini akan mengambil masa panjang jika saya mahu lukis 78 biji apel dan pangkahkan 37 daripadanya, atau untuk saya lukiskan garis nombor sehingga 78 dan kemudian kembali semula sebanyak 37 tempat. Itu akan berikan anda jawapannya, tapi ia akan mengambil masa yang lama untuk kita selesaikannya. Cuma dengan fokus kepada setiap lajur, anda boleh dapatkan jawapan yang betul. Baik, anda mungkin berkata, "Hey Sal, apa yang akan terjadi jika saya tak boleh?" Biar saya berikan anda contoh di mana ini akan mula menjadi sedikit sukar untuk kita buat melalui cara ini. Jadi katakan kita ada 95 tolak 31. Ya, jadi 5 tolak 1 ialah 4 dan 9 tolak 3 ialah 6. Jadi 95 tolak 31 ialah 64. Dan anda mungkin berkata, "Sal, penolakan adalah mudah. Saya boleh cuma lihat pada setiap tempat rumah sar dan tolak, rumah puluh dan tolak. Tapi saya akan tunjukkan kepada anda yang ia tidak selalunya begitu mudah. Dengan sedikit latihan, harap-harap anda akan sedar yang ianya tidaklah begitu teruk." Jadi bagaimana jika saya tanya anda, apakah jawapan untuk 22 tolak 17? Dan sekali lagi saya boleh lukiskan 22 biji oren atau apple dan ambil keluar 17 daripadanya. Dan anda boleh kirakan baki yang tinggal dan anda akan dapat jawapannya betul. Tapi ia mengambil masa. Adakah terdapat cara yang saya lakukannya di atas kertas di sini? Sekarang anda mungkin berkata, saya buat apa yang anda buat sebelum ini. Tapi jika anda lihat di sini, jika saya cuba tolak 7 dari 2, jika saya ada 2 perkara sekurang-kurangnya untuk subjek matematik yang kita tahu sekarang, saya tak boleh berikan. Saya cuma ada 2 untuk diberikan. Ini akan berikan saya sesuatu yang lebih kecil dari sifar yang kita tidak tahu, di mana itu ialah nombor negatif. Apa yang kita tahu sekarang ialah kita tak boleh tolak 7 dari 2. Tapi kita tahu yang 17 adalah lebih kecil dari 22. Jadi apa yang kita boleh buat di sini untuk selesaikan soalan ini? Jadi apa yang kita buat di sini, dan anda mungkin panggilnya peminjaman, dan anda juga mungkin panggilnya pengumpulan semula. 2 ini di sini, 22 ini adalah sama dengan 20 tambah 2. Itu adalah 22 di situ. Ini adalah 20 tambah 2. 17 ialah 10 tambah 7. Itu cumalah cara lain untuk tuliskan 17. Sekarang kita ada 2 di sini. Kita mahu sesuatu yang lebih besar dari 7 untuk kita tolak darinya. Jadi apa yang kita boleh buat ialah pinjam dari 2 ini atau 20 ini. Sama ya. Biar saya gunakan warna lain. 2 ini di sini adalah sama dengan 20. 2 dalam rumah puluh bermaksud 2 not RM10. 2 not RM10 adalah sama dengan RM20. Jadi itulah apa yang diwakili oleh 2. Jadi jika saya mahu tukarkan 2 ini pada sesuatu yang lebih besar, apa kata saya ambil 1 not RM10 di sini? Jika saya ambil 1 not RM10 di sini dan tukarkannya ke rumah sar, jika saya pergi ke kaunter bayaran dan kata, berikan saya sekelompok not RM1. Jadi jika saya ambil 1 not RM10 di sini, maka ini akan menjadi RM10. Dan kemudian saya tukarkannya kepada not dan letakkannya di sini. Jadi ini kemudian akan menjadi RM12. Jika kita lihat di sini, apa yang saya lakukan nampak seperti saya ambil 1 dari 2 ini. Jadi 2 ini sekarang akan menjadi 1, bukan? Kita pergi dari 2 not RM10 ke 1 not RM10 dan ianya menjadi cuma 1 not RM10. Kemudian saya berikan 1 itu kepada 2 ini. 2 ini kemudiannya menjadi 12. Dan sekarang kita boleh lakukan penolakan. Jadi 12 tolak 7 ialah 5. Saya cuma lakukan soalan yang sama. Jadi kemudian kita ada 1 tolak 1 ialah 0. Saya boleh tuliskan ini sebagai 05, tapi itu juga bermaksud 5. Dan di sini saya ada 10 tolak 10. Jadi 10 tolak 10 cumalah 0. Jadi ia adalah 5. Jadi 22 tolak 17 ialah 5. Mari kita cuba lakukan soalan yang lebih sukar.
Jadi saya harap anda dapat memahami konsep peminjaman dan pemulangan semula bergantung bagaimana anda melihatnya. Katakan yang kita ada 703.67. Jika kita gunakan teknik yang kita belajar di awal video tadi, ya, saya katakan 3 tolak 7. Jadi jika saya ada 3 apple, saya tidak boleh ambil 7 daripadanya, maka saya akan tersekat. Dan saya tidak tahu apa untuk dilakukan seterusnya. Dan anda mungkin berkata, mungkin saya boleh pinjam. Tapi saya lihat ke kiri dan terdapat satu kosong di situ. Bagaimana saya hendak pinjam dari Sifa? Dan kemudian terdapat 7 di sini. Tapi bagaimana saya hendak pinjam dari 7? Dan cara yang terbaik untuk fikirkannya, lebih banyak latihan yang anda lakukan akan menjadikannya lebih senang. Ingat, yang 703 ini adalah 7 not RM100 tambah Sifa not RM10 tambah 3 not RM1. Dan itu ialah 6 not RM10 atau RM10 tambah 7. Jadi jika kita tak boleh pinjam dari sini kerana saya tiada not RM10, apa yang kita mahu buat ialah pecahkan satu daripada not RM100. Jadi kita ambil satu not RM100 dari sini, dan sekarang saya hanya ada baki RM600, maka 7 ini menjadi 6. Betul? Ini adalah 6 dalam rumah ratus dan ia mewakili 6 not RM100, ya. Jadi ingat, saya ambil keluar satu not RM100 dan kemudian apa yang saya boleh buat ialah bahagikan not RM100 itu. Saya boleh berikan RM10 kepada dia ini. Oh, maaf, saya boleh berikan RM90 kepada dia ini dan kemudian saya boleh beri RM1 kepada dia. Maaf, saya boleh berikan RM99, maaf. Saya boleh RM90 di sini dan kemudian berikan RM10 kepada dia di situ. Saya ada RM100, bukan? Jadi, apa yang berlaku? Jika saya lakukan itu, jika saya ambil RM100 yang saya ambil keluar dari sini, pergi ke kaunter, saya dapat 9 not RM10 atau RM90. Jadi sekarang saya ada 9 not RM10 di sini dan kemudian saya ada 10 not RM1 di sini. Jadi saya tambahkan 10 tambah 3, ia menjadi 13. Dan cuma seperti itu semua nombor saya dalam setiap lajur. Jika saya lukiskan macam begitu bahagian mereka, semua di bahagian atas adalah lebih besar dari di bawah. Jadi sekarang saya boleh buat penolakan. Jadi 13 tolak ialah 6, 9 tolak 6 ialah 3, 6 tolak Sifa ialah 6. Maka 703 tolak 67 ialah 636. Sekarang anda kata, okey Sal, saya rasa faham apa yang awak buat. Awak ambil 100 dari sini, letakkan 90 di sini, jadi itu menjadi 9. Awak berikan 10 di sini. Tapi bagaimana awak tahu untuk lakukan itu, atau apakah cara yang lebih sistematik untuk lakukannya? Ini sebenarnya adalah cara yang berkonsep, ya. Tapi biar saya tunjukkan anda cara mekanikal untuk lakukannya. Jadi katakan kita ada 700. Saya lakukan soalan yang sama, ya. 703 tolak 67. Saya lihat kepada semua nombor di atas dan berkata, adakah mereka lebih besar dari nombor di bawah? Saya kata 3, 7 adalah lebih besar, jadi itu tidak bagus. 6 adalah lebih besar dari Sifa, itu juga tidak bagus. Jadi saya perlu lakukan sesuatu. Jadi apa yang saya buat ialah mulakan dengan 3 ini di sini dan katakan, bolehkah saya pinjam dari nombor ini di sebelah kiri? Dan saya lihat kepada nombor di sebelah kiri dan saya tak boleh pinjam dari Sifa. Jadi kemudian saya lihat kepada 2 nombor di sebelah kiri dan katakan, bolehkah saya pinjam dari 70? Jadi sudah tentu saya boleh pinjam dari 70. Kita tahu yang ia sebenarnya adalah 700. Jadi jika saya pinjam dari 70, apa yang akan terjadi? Jika saya pinjam 1 dari 70, maka 70 akan menjadi 69, bukan? Ya, jadi jika saya pinjam 1 dari 70, ia akan menjadi 69. Dan saya ambil 1 itu dan ia sebenarnya adalah 10. Jadi itu adalah 10 tambah 3, maka 13. Dan sekarang ini adalah lajur saya. Anda ada 13 tolak 7 ialah 6, 9 tolak 6 ialah 3. Dan kemudian anda bawah ini, sekarang cara lain anda boleh fikirkan, saya akan gunakan soalan yang sama. Anda boleh mula di belah kiri. Ya, anda boleh kata, lihat, 7 ialah lebih besar daripada apa yang di bawahnya.
apa di bawahnya, jadi tiada masalah. Dan kemudian anda pergi ke bahagian kanan dan anda berkata okey, sifar. Jadi sifar adalah tak besar dari apa yang ada di bawahnya, ya. Maka saya akan perlu meminjam. Jadi apa yang saya boleh buat ialah pinjam 1 dari 7, ya. Sebenarnya meminjam 100, betul? Jadi jika saya pinjam, ya, ini ialah 700, biar saya tukarkannya kepada 600. Sekarang jika saya ambil 100 keluar dan tukarnya kepada puluh, itu adalah 10 puluh. Ia nampak seperti kita ambil 1 keluar dan kita cuma letak 1 di hadapan sifar, tapi sebenarnya kita menambah 10 puluh kepadanya, ya. Kita ambil 1 daripada ini, letakkannya di depan sifar macam itu. Ini adalah sifar sama seperti sifar yang itu, dan kita ambil 1 ini daripada dia ini, dia menjadi 6 dan kita ada 1 di situ. Dan kemudian kita kata okey, 10 adalah lebih besar dari 6, jadi tiada masalah. Tapi tiba-tiba di nombor 3 ini masih ada masalah, ya, di mana 3 adalah lebih kecil dari 7. Masih belum selesai. Saya tak boleh menolak, jadi biar saya pinjam lagi. Sekarang saya ada sesuatu untuk dipinjam. Ingat yang kita pergi dari kiri ke kanan kali ini, daripada kanan ke kiri. Semua cara ini adalah sah, ya. Jadi katakan saya pinjam 1 dari 10, maka 10 tolak 1 ialah 9, dan biar saya berikan 1 itu kepada 3, jadi 13. Ingat itu bukanlah 1, kita tambahkan 10 kepadanya. Saya ambil 1 dari rumah puluh, itu seperti menambahkan 10 kepada rumah sar. Saya tak mahu memeningkan anda, ya. Saya harap anda nampak sistemnya di sini. Saya mahu anda mampu menyelesaikan soalan sebelum anda memahami lebih lanjut tentang apa yang berlaku. Jadi 13 tolak 7 ialah 6, 9 tolak 6 ialah 3, 6 tolak sifar ialah 6, jadi 636. Baik, mari kita lakukan beberapa contoh lagi, ya. Katakan 953 tolak 754. Baik, mungkin kita akan guna cara yang berlainan yang anda boleh buat untuk contoh soalan ini. Pertama, salah satu yang kita telah bincangkan ialah bermula dari kanan. Baik, adakah 3 lebih besar dari 4? Tidak. Jadi kita perlu buat lebih besar dari 4. Jadi mari pinjam dari 5 ini di sini, dan anda mungkin berkata, biar saya buat di sini. Jadi jika saya pinjam dari 5, maka 5 akan menjadi 4. Dan sebab saya pinjam 1, maka 3 akan menjadi 13. Ya, ingat, ya, jika saya pinjam 1 dari rumah puluh, itu sebenarnya adalah 10. Ya, ini ialah 50. Jadi saya ambil 1 dari 10 keluar, jadi saya ada baki 40, dan saya tambahkan 10 itu kepada 3, jadi saya ada 13. Maka ini nampaknya bagus. 13 tolak 4 saya akan mampu untuk menolak di sini, tapi di sini saya ada satu lah, di mana 4 adalah lebih kecil dari 5. Sebelum ini tiada masalah, tapi tiba-tiba itu dah berubah. Maka saya terpaksa meminjam lagi. Jadi biar saya ambil 1 dari rumah ratus, jadi itu akan menjadi 8. Dan saya berikan 100 itu kepada rumah puluh, 10 ialah 10 puluh. Jadi saya akan tambahkan 10 di sini. Begitu ia akan menjadi 14. Jadi saya ambil 1 dari situ dan pinjamnya, atau saya susun semula 100 itu. Saya boleh tulis semula 100 itu sebagai 110. Dan itulah yang memberi kita dari 9 ke 8. 100. Saya ambil 100 keluar dari 900 untuk dapatkan 800. Dan saya tulis semula 100 itu dalam rumah puluh. Ianya adalah 10 puluh. Jadi sebab itulah saya tambahkan 10 kepada 4 itu. Saya boleh sahaja padamkannya dan letakkan 14 seperti itu untuk tunjukkan saya dah tulis semula 4. Tapi sekarang tiba-tiba ini nampak okey. 13 tolak 4 ialah 9, 14 tolak 5 ialah 9, 8 tolak 7 ialah 1. Jadi 553 tolak 754 ialah 119, lebih besar. Okey, 5 adalah sama dengan 5, jadi jika kita tolaknya kita akan dapat sifar, dan 3 adalah lebih kurang dari 4. Jadi mungkin saya perlu pinjam di sini, maka itu akan menjadi 4, dan saya perlu pinjam dari sini, dan itu berikan saya 14. Pada akhirnya ini akan menjadi seperti apa yang kita buat untuk cara. Dan anda boleh katakan yang okey, 9 adalah lebih besar dari 7, jadi tiada masalah. Ataupun anda boleh katakan 953 adalah lebih besar dari 754, tapi anda sudah tahu itu. Baik,
Jadi anda tahu yang ini akan menjadi nombor positif, ya, di mana nombor ini adalah lebih besar dari yang itu. Kemudian anda berpindah ke sebelah kiri, ya. Adakah 53 lebih besar dari 54? Tidak. 53 adalah lebih kecil dari 54. Dan disebabkan itu, mari kita pinjam. Jadi mari kita pinjam dari rumah ratus. Jadi ini akan menjadi 8 dan kita kini ada 100 untuk digunakan. Jadi mungkin kita letakkan 100 itu di sini, ya. Maka jika kita letaknya dalam rumah puluh, maka 5 akan menjadi 15, ya. Kita bergerak dari kiri ke kanan. Jadi sekarang kita katakan yang 8 adalah lebih besar dari 7, ya. 8 adalah lebih besar dari 7. 15 semestinya adalah lebih besar dari 5. Dan sekali lagi, kita boleh lihat yang 3 adalah lebih kecil dari 4. Tapi sekarang kita boleh pinjam dari 15. Jadi jika kita pinjam dari 15, maka 15 akan menjadi 14. Ya? Dan kemudian 3 akan menjadi 13. Kerana anda ambil keluar satu dari rumah puluh, ya, satu not RM10 adalah sama dengan 10 not RM1. Jadi sebab itulah anda tambahkan 10 kepada 3 dan anda dapat 13. Lihat, ya, kita akhirnya melakukan perkara yang sama, tidak kira melalui cara bagaimanapun. Maka dengan itu anda akan dapat 13 tolak 4 ialah 9, 14 tolak 5 ialah 9, 8 tolak 7 ialah 1. Saya harap yang anda dapati itu agak jelas, ya, kerana secara jujurnya setakat inilah kepayahan masalah peminjaman ini, di mana apabila anda tiada apa-apa untuk dipinjam atau apabila anda ada meminjam daripadanya, secara tiba-tiba anda dapat nombor yang berguna dan kemudian anda mungkin perlu pinjam dari yang lain. Jika anda rasa keliru tentang ini, anda patut tonton semula video ini, ya. Anda perlu kembali ke bahagian pengumpulan semula. Baik, jika kesemua benda ini adalah terlalu kecil, biar saya ambil not RM100 di sini. Jadi saya ada baki 6 not RM100. Dan biar saya kumpul semula not RM100 itu ke dalam ruang lain. Dan dalam kes ini kita ambil not RM100 dan kita letakkan 90 di sini atau 9 not RM10. Dan kemudian RM10 darinya di sini untuk menjadikan kesemua di dalam penyebut lebih besar dari semua yang ada di dalam pengangka.